Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati semua penonton sekalian. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita masuk pada video yang keempat untuk kuliah ataupun tazkirah selama 5 minit ini. Itulah kita lihat satu kitab Asmaul Husna. Kitab Asmaul Husna membicarakan tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarang oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashikar. Baik, kita lihat tentang salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Apa maksud Mutakabbir, tuan-tuan? Allah yang memiliki segala keagungan. Allah Ta'ala yang memiliki segala keagungan. Al-Mutakabbir ialah zat yang agung yang memiliki segala kebesaran, yang jauh daripada sifat-sifat makhluk, yang melebihi semua kebesaran, keagungan juga kekuasaan. Menurut satu pendapat, asma ini merupakan satu ungkapan zat dan keadaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya Allah Taala saja yang layak bergelar dengan Al-Mutakabbir. Kita tak layak menegelarkan diri kita sebagai Al-Mutakabbir. Hanya Allah Ta'ala saja yang layak memiliki sifat keagungan, kebesaran dan juga sifat keagungan. Abu Sulaiman Al-Katabi menyatakan Al-Mutakabbir berarti zat yang jauh di atas sifat-sifat makhluknya. Zat yang jauh di atas sifat-sifat makhluknya. Menurut satu pendapat, dia adalah zat yang melebihi keterbatasan hambanya. Artinya bila hamba menentang kebesarannya, maka dia mampu untuk membinasakannya. Jadi apabila hamba tadi menentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala berhak ataupun boleh membinasakan hamba itu pada bila masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu dikatakan sebagai Mutakabbir. Daripada keterangan di atas dapat dipahami bahawa asma Allah Taala Al-Mutakabbir ini dapat kita tafsirkan kepada beberapa makna. Pertama, Allah ialah zat yang sempurna, baik dalam sifat, perbuatan maupun zat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Taala yang berhak menyandang sifat kebesaran dan juga keagungan. Dalam kata lain, Allah Taala ialah satu zat yang tunggal, tidak ada sekutu, tidak ada sebandingan, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala memiliki sifat yang sangat sempurna, zat yang sangat sempurna, sifat yang sangat sempurna, dan juga al-fa'al atau perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang sangat sempurna. Atas sebab yang Allah Ta'ala dinamakan sebagai Al-Mutakabbir. Yang kedua, sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat-sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat makhluk. Kerana sifat-sifat Allah Ta'ala sempurna dan agung. Sifat hamba mesti pun ada orang-orang punya sifat-sifat kemuliaan, keagungan di dunia, tetapi tetap tidak sempurna ataupun tetap tidak melebihi daripada keagungan yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, contohnya manusia ini mempunyai, walaupun manusia ini mempunyai beberapa kelebihan tertentu yang Allah Taala kurniakan kepada dia, tapi dia tetap ada sifat-sifat kelemahan yang mana asalnya sebelum dia tahu, dia tidak tahu. Sebelum dia mampu, maka dia tidak mampu. Sebelum dia kaya, maka sudah tentu dia tidak kaya. Ataupun kayanya tidak terbatas. Walaupun dia kaya sekalipun, tetapi memerlukan pada orang lain untuk menguruskan harta kekayaan dia dan sebagainya. Dengan demikian, hamba harus selalu menyadari bahawa sifat-sifat Allah tentang dirinya adalah sifat-sifat yang sempurna, sedangkan sifat-sifat yang ada pada makhluk adalah sifat-sifat naqais, sifat-sifat yang penuh dengan kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Yang ketiga, hanya Allah Ta'ala yang boleh mengagungkan diri. Hanya Allah Ta'ala yang boleh mengagungkan dirinya. Sebab Allah Ta'ala sebut Al-Mutakabbir, yang maha berkuasa, yang maha sempurna, yang memiliki segala keagungan, kehebatan dan sebagainya. Kerana hanya Allah Ta'ala saja yang benar untuk bersifat agung dan menamakan dirinya dengan Al-Mutakabbir, dan bagi makhluk tidak boleh untuk memakai sifat Al-Mutakabbir ini. Kerana antaranya larangan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, di mana Allah Ta'ala melarang hamba-Nya daripada melakukan sifat-sifat Al-Mutakabbir, sifat-sifat keagungan, kesombongan dan sebagainya. Dalam sebuah hadis kursi, Allah SWT berfirman, kesombongan itu adalah selendangku, keagungan adalah kainku. Barang siapa
mengambil salah satu di antara keduanya, maka aku akan masukkan ke dalam neraka. Maka Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam neraka orang-orang yang mengambil sifat-sifat kesombongan. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut dalam surah Az-Zumar, bukankah dalam neraka Jahanam itu adalah tempat bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya. Okay? Bukankah dalam neraka Jahanam itu adalah tempat-tempat untuk orang-orang yang selalu menyombongkan dirinya. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran surah Az-Zumar ayat 72, masuklah pintu-pintu neraka Jahanam itu sedangkan kamu kekal ke dalamnya. Neraka Jahanam ialah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri, mengegokan dirinya. Kemudian yang kedua, asma' itu khusus untuk Allah Ta'ala sahaja. Demikianlah jelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat kursi yang tadi. Dan juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Jasiyah, dan bagi Allah Ta'ala keagungan di langit dan di bumi, dialah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Okay. Kemudian yang ketiga, penegasan Allah Ta'ala bahawa hamba-hambanya yang soleh tersucikan daripada sifat-sifat sombong dan gila kuasa, menunjukkan bahawa sifat Allah Ta'ala itu tercela jika disandang oleh hambanya. Jadi hamba tidak boleh menyandang akan sifat-sifat mutakabbir ini, kerana apabila hamba menyandang sifat mutakabbir, maka dia ada perasaan ego, perasaan sombong, perasaan angkuh dan sebagainya. Tuan-tuan, misalnya Allah Ta'ala menyebut berkenaan dengan Yahya dan juga Nabi Allah Yahya dan Isa agar tidak menyombongkan diri atau tidak ada sifat-sifat sombong. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, banyak surah Al-Maryam ayat 14, banyak berbakti kepada orang tuanya dan bukanlah dia merupakan seorang yang sombong lagi derhaka. Ini ayat sebut berkenaan dengan kisah Nabi Yahya. Kemudian kisah Nabi Isa dalam surah Maryam ayat 32, dan berbakti pada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi para nabi dan para rasul kan mereka tidak punya sifat-sifat ego, sifat sombong, tidak ada sifat-sifat mutakabbir. Yang keempat tuan-tuan, rasa bangga dan berkuasa akan merosakkan jiwa dan juga hati kita. Kerana dengan perasaan tersebut, komitmen untuk berbuat baik, berkata benar dan baik akan menghilang daripada ruang hati mereka ini. Kerana itu Allah Ta'ala akan mengunci mati orang-orang yang berlagak kuasa itu dan memenuhi dengan kekotoran. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 35, demikianlah Allah Ta'ala mengunci mati hati orang yang sombong kan dengan sewenang-wenangnya. Allah Ta'ala mengunci mati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenangnya. Allah Ta'ala kunci matilah hati-hati mereka sehingga kan mereka tetap dengan bersifat sombong, dan akhir besok Allah Ta'ala akan membinasakan mereka. Akan tetapi Allah SWT juga punya sifat rahmat, sifat bijaksana, pemaaf dan pengampun dan sebagainya. Jadi mana-mana orang-orang yang nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, dan nak bertaubat kepada Allah Taala, hasil daripada sifat-sifat sombong yang ada pada mereka, hasil daripada kegagalan hidup mereka, akhirnya mereka kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah Taala, dan akhirnya mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala datang ke pula namanya yang satu lagi Al-Ghafur, Maha Pengampun, At-Tawwab, dan At-Tawwab menerima taubat mana-mana hamba yang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah riwayat yang sahih menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam rukuk, seperti Allah Taala memuji nama Allah dalam sembahyang, Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah. Maha suci zat yang punya kekuasaan, kekuatan, kekuasaan, kebesaran dan juga keagungan. Tuan-tuan, oleh itu taklah kita semua-semua menyerahkan dia pada sifat-sifat ego, sifat-sifat mutakabbir. Yang mana sifat-sifat mutakabbir ini adalah sifat yang hanya layak hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja tuan-tuan perbincangan kita, sekadar 5 minit, saya rasa lebih minit, 9 minit tuan-tuan, perbincangan kita pada pagi ini tentang salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama-nama Allah Taala yang baik adalah Al-Mutakabbir. Mudah-mudahan kita
mendapat manfaat pada kali ini insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.